Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu dalam siri live Facebook kita bersama dengan dua tokoh besar yang selalu kita berwacana berbincang, iaitu Profesor Dr. Mahmud Zuhdi dan Dr. Kamil Majid. Dua-dua yang punya kemahiran dan kepakaran dalam bidang pengajian Islam, pensyarah universiti dan banyak pengalaman-pengalaman dalam wacana-wacana Islam di Malaysia dan sebagainya lah. Pada petang ni insya-Allah kita akan bincang satu tajuk yang sebenarnya dia menarik sebenarnya tajuk ni. Mungkin benda tu dianggap agak ketinggalan zaman kot, dianggap perbincangan itu oleh kalangan-kalangan tertentu, tetapi dalam wacana orang Islam mungkin wacana ni masih relevan untuk dibincangkan lagi. Sebab masih membeku lagi pemikiran perempuan tidak boleh jadi wakil rakyat dan sebagainya. Jadi kita akan bincang wacana ni secara ilmiah berdasarkan kupasan ulama-ulama Islam, dan kita tengok macam mana komentar daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Dan kita cuba rongkai, kita cuba cari macam mana perbincangan Islam dalam melihat isu ini, terutama dalam berkaitan dengan politik, dan apatah lagi kita tengok situasi ataupun kehendak masyarakat pada hari ini berbeza dengan kehendak masyarakat terdahulu. Okey, jadi permulaan ni mungkin kita ada dua Dr. Profesor Dr. Mahmud Zuhdi. Apa khabar Dr.? Dr. Kamil, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kita mula dengan Profesor Dr. Mahmud Zuhdi dulu. Barangkali ke mana? Ya. Okey. Boleh. Okey, Datuk macam mana agak Datuk tengok tajuk ni insya-Allah. Sila Doktor. Tajuk ni bagus sangatlah. Saya pun baru sudah menamatkan 13 siri tentang perbincangan tentang forum Morita ni. Jadi dalam forum tu kita tidak pergi kepada isu-isu. Kita banyak berbincang tentang dasar. Okey. Kerana dalam masyarakat kita ramai orang suka membincang isu, tetapi dari segi disiplin ilmu yang menjadi asas kepada isu itu dia tidak berapa mahir. Jadi itu duk kelahian. Ya, betul. Ya. Jadi kita sini ni agak kita bincang ni soal macam isu lah ni. Isu memperkasa wanita tu. Betul. Jadi akan melibatkan macam saya katalah, macam biasa saya kata, bahawa Islam itu ada 3 komponen. Satu Tuhan. Yang kedua manusia, yang ketiga persekitaran. Jadi bila kita bincang tentang wanita, maka ketiga-tiga aspek ini sama kuat dia punya pengaruhnya dalam menentukan kedudukan itu. Jadi daripada Al-Quran dan As-Sunnah ada prinsip-prinsip umum. Kemudian nilai intelektual yang ada pada manusia boleh mentafsirkan prinsip itu berasaskan kepada nilai intelektual semasa dan pengalaman masyarakat semasa. Dan kemudiannya bila kita tengok pada persekitaran hidup, kita punya itu kita boleh adjust lagi. Maka oleh kerana itu sesuailah dengan apa orang kata Islam itu ada yang tetap dan yang tidak berubah, itu thawabit, dan ada mutaghayyirat. Jadi kita bincang dalam kerangka itu. Cantiklah. Okey. Alright, Dr. Kamil, kalau kita tengok dalam wacana berkenaan dengan wanita jadi pemimpin ni, sebenarnya dalam sejarah orang Islam itu sendiri turun-temurun dia tidak statik dalam, dia tidak tetap dalam menentukan keizinan wanita itu jadi pemimpin. Jadi kita akan tengok sebenarnya bila wacana tentang wanita jadi pemimpin ni, dia akan selalu pergi pada tajuk orang perempuan ni tak boleh sebab Al-Quran dan hadis Nabi SAW melarang. Jadi boleh dikatakan hampir majoriti lah, bukan kata semua, hampir majoriti gerakan Islam terutama sekali menganggap bahawasanya wanita jadi pemimpin ni adalah satu benda yang dianggap sebagai tak boleh. Lagu mana komen Doktor dalam isu macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya rasa tajuk ni tajuk satu polemik yang panjang sejak daripada zaman dulu sampai sekarang. Ya. Rupanya bila Ustaz YG bagi tajuk ni, saya cuba baca sikitlah. Jadi boleh dikatakan lah,
pada wanita menjadi pemimpin umum. Antara sebab lain dia kata sebab menjadi katalah presiden ke Perdana Menteri ni, dia terlibat dengan banyak perkara, terutama kalau bidang ketenteraan. Okey. Katalah kalau berlaku peperangan, kata peperangan ni makan masa 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kata, bolehkah orang perempuan tahan untuk nak menjadi pemimpin dalam peperangan sebagai contoh. Dalam masa. Tetapi saya jumpa kumpulan yang memulakan boleh ni ialah orang Syiah dan orang Khawarij. Kumpulan Syiah ke bukan Khawarij lebih awal lagi mereka kata kita tak kira lelaki perempuan sebab dalam Islam tidak ada beza lelaki perempuan. Kita tengok kepada siapa yang mampu, ada kemampuan. Jadi dalam Quran pun tekan al-qawiyyu amin. Jadi kalau orang perempuan yang ada kuwah, orang perempuan yang ada amanah, sama-sama kata zaman sekarang ni kan. Jadi Perdana Menteri, jadi presiden, bukan semua dia buat. Dia ada menteri, dia ada general pegawai. Jadi kerja-kerja tu agak. Jadi saya nampak dah ada satu tesis master di negara Arab. Ada bincang panjang lebar lah tentang penglibatan wanita dalam politik. Cuma saya nampak lah, walaupun ada kedua-dua kecenderungan, tapi berbanding dengan sistem wada'i ni, sistem manusia ni lebih luas lah. Macam tengok berita jadi raja. Jadi kalau waris tu perempuan, naik queen lah jadi raja. Begitu juga negara-negara Arab, ada setengah negara macam Syria atau beberapa negara lain, dia kata siapa yang dipilih daripada rakyat dan tak ada katakan lelaki atau perempuan dan sebagainya. Jadi nampaknya kecenderungan pada zaman mutakhir ni, ulama-ulama Islam sendiri pun dah mula ramai yang kata agak lebih terbuka lah. Boleh. Tapi ulama kita macam Mustafa Zarqa masih mengatakan ini dia kata untuk lelaki lah. Untuk presiden lah. Tapi dia kita negara kita sekarang ni ketua hakim negara walaupun bukan politik tapi maknanya kerja-kerja tu sama berat lah dengan kerja politik tu. Jadi ketua polis negeri makin naik. Dia Datuk Mok, dia masalah ni. Orang duk kata jarang orang Islam ni sejak pada dulu ni dia tak bagi untuk wanita jadi pemimpin. Tapi kalau kita pergi dalam tradisi barat sebagai contoh, benda tu dah lama tau diamalkan dan tak pernah jadi polemik pun boleh ke tak boleh bagi wanita ni untuk mengatakan tak boleh jadi wanita jadi pemimpin. Jadi maknanya orang Islam ni daripada tak boleh makin boleh. Maka berlaku tuduhan kononnya Islam ni tiru pendekatan barat. Macam mana kepada penonton? Mungkin ada siapa nak tanya soalan ataupun nak berkongsi, boleh bagi dekat ruang komen nanti saya akan sebut. Lepas tu nanti ada link yang boleh diklik dekat situ yang kita boleh tanya secara live terus dengan perbincangan kita pada petang ni lah. Ni maklumat lah kepada hadirin yang penonton kita pada hari ini. Okey, kita pergi pada soalan tadi Prof. Datuk. Macam mana? Silakan. Pertamanya ialah soal cedok-mencedok ni. Antara tamadun-tamadun benda besar di dunia, dia tidak lebih lari. Jadi bukan aib kalau Islam cedok barat, barat cedok Islam, bukan satu benda aib. Sebab jangan dakwa tamadun siapa pun, tamadun dunia. Dalam sejarah tamadun Islam itu adalah koleksi daripada satu ketentuan Quran dan Sunnah. Kemudian persekitaran hidup dan intelektual Arab. Kemudian pencedokan daripada Farsi, Cina, Yunani dan India dan sebagainya. Jadi dicampur jadi tamadun Islam. Kemudian bila tamadun Islam itu semakin jatuh, maka Barat pun mengambil tamadun itu menjadi tamadun dia, menjadikan tamadun dia tamadun yang satu. Jadi sekarang ini siapa dia yang jadi driver kepada tamadun tu, itu jadi
Sebab tu kalau dalam pengajian tamadun Islam ke sastra Islam ke, dia ada kecenderungan kita tak boleh nak bezakan mana satu sastra Arab, mana satu sastra Islam. Mana tamadun Arab, tamadun Islam, pemikiran Arab, pemikiran Islam. Maknanya dalam sesuatu kes itu kita tidak hanya boleh melihat kepada teks sahaja, tetapi melihat teks dalam persekitaran yang ada. Islam itu lahir dalam persekitaran Arab, berlaku dalam masyarakat di bawah tuduhan Islam itu, maka dia mengambil kira sosio budaya Arab itu. Karena itu yang mewakili Islam pada waktu itu, kalau kita balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadi misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, la wallau imrahum, macam-macam lagi kan ayat dan surah-surah sekalian. Betul. Macam kami yang kata tadi, dia sebut 1, 2, 3 orang para ulama. Tapi saya ada 2, 3 buku kan. Baik apa tu al-fiqh baina ahli sunnah wa gitu. Jadi mazhab anil mar'ah kan. Jadi dia kata yang Nabi kata qawamun 'alan nisa tu dalam urusan keluarga. Pak, kalau kita tengok, kalau kita cuba bandingkan pengajian Islam dengan pengajian sosiologi, antropologi, sosiologi. Jadi antropologi, sosiologi ini tidak menentukan siapa sebenarnya yang memimpin. Maka oleh kerana itu, penentuan siapa jadi pemimpin sebagainya banyak bergantung kepada struggle dalam keluarga itu. Sebab itu permusuhan antara laki-laki dan wanita merupakan suatu perkara yang berterusan di barat. Walaupun dalam keadaan sekarang ni kita katakan di barat, wanita cukup masuk, tapi masih lagi perjuangan wanita nak kutuk orang lelaki. Dalam Islam dia tidak terjadi. Sebab Islam mengambil jalan dalam urusan keluarga, maka saya berikan kepada orang lelaki, sebab dia yang berasaskan kepada tanggungjawab tugas. Jadi kata Syekh Al-Ghazali, dia kata yang kata la yaflah qaumun walau amrahum imra'ah itu sindiran kepada daripada Nabi kepada raja Habash, raja apa tu maksud tu, raja perempuan tu Parsi, Kisra Parsi. Maksud tu. Jadi bila dia kata bila dia hujah nampaklah bahawa orang macam Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, saya tengok dalam sirah dia ni, orang ikhwan yang memberontaklah, sikit lagi rasa pemberontakan pun ada lah mungkin. Jadi dia Hudaibi tak berapa nak betul dengan apa semua sekali. Tapi maknanya jalur pemikiran yang jelas, maknanya tidak ditutup segala-galanya. Kemudian dalam sejarah Aceh, saya lupa nama raja perempuan Aceh, nak cari ni tak jumpa, takut orang kata tak nak dengar orang lain cakap kan. Jadi masa bila tidak ada waris yang laki-laki dalam keluarga diraja Aceh masa tu, Safiuddin. Jadi isteri kepada suami raja meninggal tu, Safiuddin tu, difatwakan Raniri dan Fansuri. Kita tahu Raniri Fansuri ni dua mazhab yang berbeza. Dua pendapat berbeza. Tapi dalam masalah ini, mereka itu bersependapat mengatakan Safiuddin boleh menjadi raja. Maknanya begitu. Kemudian kita balik ke Kelantan. Walaupun Kelantan pada waktu itu sudah menerima Islam, tapi kita adalah Cik Siti Wang Kembang lah. Apa lagi nama apa tu untuk kami, untuk nenek dia tu, duduk di Gunung Ayam tu.
Tu Dr. Kamil ni ada darah periksa ada ya tu lah. Anak apa ada bakal tu? Jumpa lah kita dia di nenek ke berapa ni. Jadi soalnya sekarang ni maknanya dalam masyarakat Kelantan kepimpinan wanita diterima hampir sepenuhnya. Tengok dalam pasal Siti Khadijah kan. Orang perempuan yang menjadi. Jadi oleh kerana itu saya rasa kita perlu balik macam saya katakan tadi, tengok Al-Quran dalam nilai intelektual yang semasa dan dalam persekitaran yang semasa. Jadi jawapan zaman lampau itu adalah suatu jawapan yang mewakili zaman intelektual dan persekitaran. Jadi itulah perkembangan dalam Islam itu. Ya. Dr. Kamil, tak kita nak letak tanggapan wacana-wacana yang tak mengizinkan wanita jadi tok okey, tak boleh jadi wakil rakyat, tak boleh jadi menteri. Boleh tak kita kata ini sebenarnya pengaruh pemikiran Saudi? Akak boleh tak kata lagu tu? Saya rasa kita lebih senang untuk melihat dari sudut mazhab fiqh lah. Mazhab fiqh. Dari mazhab fiqh yang banyak bincang ni bukan dari wakil rakyat atau ahli politik. Saya boleh ke tidak wanita menjadi qadi. Jadi yang ni mungkin Datuk boleh urai panjang lebar sikit. Jadi di situ saya lihat ada misalnya dikata sebahagian besar mazhab Hambali membenarkan wanita jadi qadi. Mazhab Malik juga membolehkan wanita menjadi qadi. Tapi mazhab Syafi'i agak lebih ketat lah. Jadi ini sebab menuju pada soal keadilan. Tapi kalau kita balik buka dalam Quran cerita tentang Puteri Balqis. Ya, betul. Ada sejarah umat manusia yang lebih awal sudah ada Puteri Balqis yang digambar ke Al-Quran memerintah negara. Yang berjaya zaman Nabi Sulaiman tu. Betul. Jadi kita tengok di sini akhir zaman kita sekarang ni bergantung kepada perlembagaan negara tu kalau dia catatkan gender lelaki atau perempuan jadi Perdana Menteri atau jadi Presiden. Kalau tak catat benda tu maknanya negara tu terbuka. Negara Islam kita tengok macam Pakistan. Butuh pernah jadi dah. Kalau negara yang bukan Islam, Israel. Kemudian kita sebut ada Great Britain. Kemudian yang mutakhir ni pula negara-negara seperti New Zealand dan negeri-negeri yang diperintah oleh orang perempuan nampak lebih aman. Mungkin sikap keibuan dia boleh menyatukan anak-anak lelaki hidup bala duk perang duk akak pedang. Jadi benda ni makna bergantunglah kepada penilaian semasa. Jadi penilaian semasa kalau kita kata benda ini boleh kepada orang yang ada kelayakan tanpa mengira lelaki perempuan. Apatah lagi pada zaman mutakhir nampak ayah wanita dalam pelajaran pendidikan nampak jauh lebih tinggi, lebih cepat daripada lelaki dalam banyak hal. Jadi ini dia boleh merubah kita punya struktur. Jadi Islam ni dia kita tahu dah dalam benda-benda yang umum ini berubah fatwa mengikut perubahan zaman dan tempat dan keadaan dan semasa dan individu-individu. Jadi benda-benda ni kena ambil kira. Sebab Islam ni bukan satu agama yang jumuk, bukan satu agama yang beku, bukan satu agama yang kita kata ketinggalan zaman. Dia satu agama yang sentiasa dinamik, yang sentiasa, dan saya rasa Malaysia pun dah sampai masalah kita kena latih pula perempuan jadi Perdana Menteri. Tak nampak ia lelaki ni kembali. Datuk kami ada calon ke untuk calon Perdana Menteri Malaysia orang Tino ni? Ya ada lah tu. Okey, Datuk dia masalah besar. Bila kita tengok dalam konteks Malaysia lah. Sebenarnya sebelum ni pun dah ada isu dah sekejap. Kalau kita ingat calon Menteri Besar Selangor hari tu. Dan Kak Wan untuk nak jadi Menteri Besar Selangor cuma dapat yang mengatakan nah kita nak orang perempuan tak boleh jadi menteri besar, orang perempuan tak boleh jadi Perdana Menteri. Faktor orang kata tak boleh ni sebab apa? Apakah masyarakat tak boleh terima ke
ataupun faktor kepahaman agama kita yang dangkal ke, ataupun sebenarnya pemahaman agama tu luas tapi kejumudan dalam berfikir itu menyebabkan tak boleh nak terima wanita jadi pemimpin. Atau apa komen Datuk Mu? Dia Pak Tan yang kata tak boleh itu ialah kerana mereka adalah ahli-ahli ilmu yang benar-benar mengikat diri mereka itu dengan jalur keilmuan yang mereka terima. Okey, patut pendidikan jugalah. Pendidikan. Okey. Kitab-kitab klasik yang masuk ke dalam negara kita ini hampir 100% mengatakan tak boleh. Okay. Jadi berasaskan kepada kitab-kitab inilah maka mereka itu membentuk kepahaman dan pemikiran mereka. Dan kita tahu para ulama di Nusantara ini merupakan ulama konservatif mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah secara yang sangat konservatif. Jadi dia tak lari sebab tu. Di negara kita ni mana ada mazhab lain. Kita ada Syafi'i saja. Sebab itu attitude kita kan. Orang masyarakat apa kita katakan masyarakat yang tidak macamlah. Jadi ada satu ayat hadis yang mengatakan naqisatu aqlin wa din. Jadi itu dia mempunyai akal fikiran yang kurang dan agama yang kurang. Jadi saya mula-mula tu saya terkejut juga tengok tafsiran Syekh Muhammad Al-Ghazali itu. Macam Syekh Ghazali ni, dia nak tafsiran dia. Itulah ada satu jalur pemikiran yang tertentu. Kemudian saya tengok lepas tu Syekh Qaradawi sendiri pun lebih mirip kepada apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, rupanya cikgu dia juga. Jadi dia kata macam ni. Itu kena tafsir berasaskan kepada persekitaran pada waktu itu. Maknanya perempuan pada waktu itu kurang terpelajar. Okey. Naqisatu aqlin wa din, kurang terpelajar sebab masa tu kan. Sebab tu Nabi duk galakkan supaya wanita tu dibelajar apa semua. Baru dalam proses tu. Jadi dalam proses itu takkan kita nak lantik dah. Jadi oleh kerana tu dia kata wanita tu sudah terpelajar, kadang-kadang lebih baik pada lelaki-lelaki. Dia bawa pula joki lah. Kemudian presiden dalam Menteri Yahudi tu boleh mengalahkan 2-3 orang presiden Arab yang laki-laki semua. Dia kata mana kekurangannya wanitanya? Satunya. Macam juga hadis Nabi yang katakan wanita itu bengkok seperti tulang rusuk. Itu dia kata metafora. Sebenarnya itulah kecantikannya, keindahan seorang wanita itu. Dan jika kita menerima bahawa kebengkokan wanita itu itulah keindahan dia. Jadi macam itulah. Jadi oleh kerana itu, jadi bila kita bawa hadis-hadis dan ayat-ayat semua sekali di sini, maka kita boleh fahamlah. Para ulama membezakan antara kes-kes jenayah dengan kes civil. Nak tanya pada Dr. Kamil. Okey, Dr. Kamil. Orang selalu duk buat argument lah, buat hujah. Kata tak boleh orang perempuan jadi pemimpin ni sebab emosi dia lemah, dia tu ada haid. Kalau sekira jadi imam solat pun tak boleh. Takkan kot nak jadi imam dalam masuk pemerintah, nak jadi wakil rakyat, ketua kampung tu boleh.
pimpinan tu kan. Ya. Jadi akhir dia pergi, dia ada satu peringkat meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Ya. Kalau nak jadi tu imam, kena cari yang qari. Ada? Ya. Yang baca betul. Warak macam mana pun kalau baca tak betul, kena utamakan yang baca betul. Nah, Betul. nak berperang, jahil setara mana pun, kalau pandai perang apa semua sekali, dia kena pergi. Bawaannya. Jadi asalkan saja dia berada dalam keadaan yang terkawal dari segi pergaulan, aurat dan sebagainya. Kemudian kita janganlah fikir pula bahawa yang menutup aurat tu wajib wanita saja. Ini satu hal. Jadi lelaki tu mata boleh jenis ni nak suruh wanita tutup. Tidak. Sebenarnya wanita pun, lelaki pun berkewajipan supaya Nabi kata sekali tengok bolehlah, 2 kali tu tak boleh lawan alaika. Jadi laka wa alaika itu tak masalah. Jadi oleh kerana itu berasaskan kepada pengalaman negara kita. Saya berpendapat sebelum ni pun ada kemungkinan ada wanita-wanita yang layak untuk ke depan, tapi oleh kerana budaya masyarakat kita, mereka itu tak boleh ke depan. Jadi bukan kerana silap Islam lah, silap budaya masyarakat kita dan susu budaya kita. Yang blame Islam ni tak bagi dan sebagainya, itu saja yang kita naknya. Jadi oleh kerana itu saya satu lagi lah, supaya ada take away perbincangan kita ni kan. Jadi saya dah cadangkan dulu kepada Menteri Jamil Khair dulu. Supaya lantiklah timbalan mufti tu. Ada negeri-negeri yang ada timbalan mufti tu wanita. Kita cuba sekali. Oh, menarik ke idea tu. Timbalan mufti wanita. Lepas tu dia kata, boleh kan nanti saya nak tanya Jakim. Jadi dia bohong dengan saya lah. Dia tak tertanya pun. Kalau dia tanya Jakim dia marah. Itu membenarkan dia. Jadi maknanya tidak ada keberanian di kalangan para ulama kita untuk mengatakan bahawa wanita itu wajar diberi peranan yang lebih. Kita ada, saya nak sebutlah 2-3 orang. Saya nak sebut orang macam Rafidah Aziz. Okay. Kemudian siapa lagi tu yang kena kes lembu tu? Apa tu? Syarizat. Syarizat. Dan baru ni Wan Azizah dia jadi timbalan Perdana Menteri, tak ada cacat pun. Malah ada tertibnya, ada apa semua sekali, maknanya gandingan yang baik. Oleh kerana itu pengalaman ini memberi jawapan kepada kita, selagi orang itu menjaga dia punya maruah dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Dan sekarang ni pula dalam masyarakat kita, dulu kita melihat wanita sebagai lambang kepada seks. Tengok wanita, seks. Wanita angkat seks, wanita seks. Tidak, sekarang ni orang yang betul-betul bagus, dia melihat wanita sebagai seorang manusia. Dia tak fikir tentang seks apa semua. Ini dia manusia, lelaki pun manusia dan sebagainya. Dalam keadaan itu, maka wanita boleh pergi ke mana-mana asalkan tadilah ada batas-batas yang tertentu. Malah laki-laki juga ada batas-batas tertentu. Betul. Dr. Kamel, dia ada satu soal, tidak soalan, satu pandangan lah. Cuma menarik juga dia bangkitkan ni. Nama dia tu Askolani Kas. Dia kata dah boleh tubuh parti wanita khusus untuk gender tertentu. Agak-agak lah. Andai lah. Contoh kita wacana bincang-bincang, wanita tak ada masalah untuk nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu kelompok wanita ni, kita buat parti wanita. Pandangan doktor lagu. Yang ada sekarang ni politik kita. Dah silap. Ada pemuda. Ada wanita, ada kaum ibu, ada
wanita. Tak ada. Dia pergi satu je. Jadi satu tu pilihlah yang terbaik mereka. Tapi politik pecah belah ni sebab ada orang mana buat wanita muda tu. Jadi hak tua-tua ni boleh pergi kuasa. Kalau mereka bersatu semua, mungkin hak tua-tua ni. Jadi kalau kita tak buat parti orang muda, ini parti wanita, ini parti orang tua, ini parti orang kerja kerajaan, ini parti kerja swasta. Ini jadi makin huru-hara dan sebagai lebih kepada tajmid, mengimpun. Satu contoh. Orang melihat Khadijah binti Nabi tu sebagai isteri Rasulullah. Tapi kalau bila anda baca dari segi politik, anda kata Khadijah ialah wazir pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita kaji pula Aisyah tu antara mufti zaman tu. Jadi kalau bila mufti yang bukan fatwa, begitu boleh latih wanita. Kemudian wanita boleh latih jadi qadi. Kemudian wanita boleh diletak pada tempat-tempat yang begitu sensitif. Jadi soal-soal politik ni ada masalah lah. Dan ada sistem yang ada sekarang ni. Jadi iktiraf oleh bangsa bersatu. Kita ada raja, sultan, agung. Kita ada Perdana Menteri, kita ada kabinet, kita ada KSU macam-macam lagi. Jadi tidak ada sebab kenapa sengaja nak bahasa Kelantan saya guna. Nak kehek wanita daripada boleh cepat. Ada politik, ada pentadbiran. Selagi negara memerlukan tenaga mereka. Tapi kalau negara tak perlu tenaga mereka, dalam keluarga kita pun, kalau kita dah cukup duit, tak payahlah isteri kita pergi kerja. Jaga anak rumah, urus rumah tangga, walaupun ada pendidikan tinggi. Kalau kita ada duit. Kalau kita tak ada duit, tak cukup duit, bila dia dulu kerja, membantu suami dan sebagainya. Jadi semua balik kepada keperluan. Ialah maqasid syariah, kita sebut itulah. Riyat, hajiyat, tasniyat dan sebagainya. Kalau kita gaul-gaul situ, saya tak nampak lah kenapa nak diperlekehkan, nak diabaikan, dan nak dinafikan. Dekat wanita ni akan kita ni, bila dia sama ramah dah jumlah undi. Kalau kata 32 juta, mungkin sama 16. Walaupun ada Ustaz ada Sarah. Dia kata, beza jauh. Itu pasal dia nak suruh dia kahwin pak. Padahal kata menteri perangkat sebenarnya wanita yang lelaki ni lebih lelaki sikit yang kata ribu ya. Bukan sampai juta-juta. Jadi ni hujah-hujah dia baca dalam khutbah jemaah yang menggalak orang kahwin pak tu. Dia kata wanita ni jauh lebih ramah. Jadi kita berbohong pula dalam khutbah jemaah. Ada Ustaz Abdul Halim. Ada bersama dengan kita. Ustaz Abdul Halim nak tanya soalan. Ustaz Abdul Halim Melaka ni. Ada Ustaz Abdul Halim? Ada? Kalau tak ada, anda tanya pada Datuk Muk lah. Ni, Datuk Muk, kadang-kadang bila anda dengar Datuk Kamil dia sebut tadi lah orang lelaki duk khutbah Jumaat dia cerita orang wanita ni gitu betul pun dia ada pro poligami kahwin pak lah. Ada orang puja kata orang perempuan dia ni ada satu tanggungjawab iaitu mengurus keluarga. Dia ada tanggungjawab mengurus anak, dia ada tanggungjawab mengurus suami. Kalau dia tu ada anak ada suami, lepas tu nak urus negara, nanti dia akan terabai faktor anak dan suami tadi. Doktor rasa lagu mana? Cuma sebelum tu saya nak masuk sikit lah, nak celih sikit masalah penubuhan parti wanita ni. Saya nak tubuh parti wanita ke parti orang muda ke itu mengarut semua tu. Ini orang panggil kelemahan psikologi. Orang panggil ada satu dalam psikologi manusia, ada psikologi pendalihan. Oleh kerana dia tak mampu nak rebut kedudukan dalam jumlah yang campur-campur, maka dia nak buat parti sendiri. Kalau Hakim ada satu cerita, dia kata Himari Qalali. Saya sebut kali tu. Himari Qalali ni, dia pok keldai ni, dia nak buat parti sendiri untuk membela dia punya politik dia. Jadi soal sekarang ni, masa Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri British, saya ada di sana. Saya tidak sedar pun ada sayap wanita dalam parti konservatif masa waktu itu. Maknanya dia naik dalam
orang kata kedudukannya sepenuh, full spec. Dia sepenuh je macam tu. Dia naik. Tak ada lah kata kota wanita lah, kota pemuda lah. Itu kelemahan kita ya. Pasal ada kota wanita. Kota UMNO pula ada kota puteri lagi nya. Apa pula ada kota apa, macam-macam kota-kota. Jadi bila kota-kota ni susahnya. Jadi kita bagi semua, jadi bagi biar dia bertanding dengan sepenuhnya. Tapi bila saya bincang dengan pok-pok pejuang wanita juga, dia kata masih diperlukan. Itu pun psikologi yang rendah tu. Dia kata sekarang ni orang wanita tidak cukup kuat. Psikologi dia pun tak cukup, masih mengharapkan supaya sokongan laki-laki dan sebagainya. Orang yang berjalan dengan mengharapkan sokongan orang lain itu jangan diharap dia begitu cepat. Dia kalau kita pagi berdikar dia, orang zaman dulu kan, zaman Firaun, kita zaman Firaun kan, nak latih seorang itu menjadi ahli renang yang hebat, dia beranak dalam air. Beranak masuk dalam air tu, bukan berenang tu, maknanya itu ajar setiap tu lagi. Persekitaran dia. Orang kata di negeri Cina macam tu juga kan. Dapat dia mula daripada awal lagi. Oleh kerana itu, saya nak mencadangkan untuk masa depan, kita buatlah pemudanya, laki-lakinya, apa semua sekali. Jadi katakanlah pemuda dah. Dia bermula daripada sebagai seorang pemuda, kemudian dia membesar dalam keadaan himpitan itu, maka dia macam pokok lah, pokok dalam hutan. Tak ada lah kata-kata ini sektor pokok-pokok kecil, ini sektor pokok-pokok besar. Pokok-pokok kecil ni tumbuh di bawah bayangan pokok-pokok besar apa semua sekali. Kemudian dia boleh takyif diri dia tu kan. Dia naik sehingga dia mencari sendiri matahari itu. Maka dia membesar kan. Betul. Ini tak. Jadi macam rupuk semua lah. Jadi oleh kerana itu, biar orang-orang politik kita fikir, kita menyempitkan kewujudan. Apalah cukup wanita adalah puteri-puteri yang apa serigala dia panggil apa tu lah. Yang muda tu. Tak payahlah tu. Kemudian Ustaz Wanji tanya apa tadi? Saya lupa lah tu. Orang perempuan dia sibuk dengan suami, dengan anak. Jadi tak sempat urusan ke negara. Macam mana? Okey, sekarang ni pertama sekali dia panggil sharing dalam rumah tangga. Okey. Sharing ni sudah diterima oleh lelaki. Dia mana kita pula ni taklah orang laki-laki tak suka dia nak menjadi raja nah. Orang zaman dulu sama-sama pergi ke bendang. Kemudian balik tu suami singgah di tempat matruk, di wakaf. Balik pada isteri balik masak apa semua sekali, dia sudah kalah main teruk tu, dia balik ke rumah tanya bini dia, masak dah ke? Bini dia bergurau, tak masak lagi, aku siram tolak 10. Jadi itu suami pada waktu itu. Tapi suami sekarang sudah bertamadun, suami yang suka berfungsi. Nah, masuk dapur sekali, apa semua sekali. Saya mula-mula pergi ke England tu tengok apa tu Ani kata jom pergi buat kopi ke Mamuk ni. Jadi jom pun pergi buat kopi. Tak ada masalah lah. Okey laki-laki buat kopi. Jadi kita rasa normal, tak ada masalah. Jadi oleh kerana itu sekarang ni, yang kedua, masalah kelahiran sains dan teknologi. Teknologi dapur sekarang ni macam-macam. Dulu semua kena buat masa tu. Sekarang ni boleh buat dalam peti sejuk, boleh dalam abang, boleh apa semua sekali. Jadi ada masa lapang yang cukup. Maknanya perempuan boleh pergi buat kerja-kerja yang lebih, jadi ketua pejabat ke, jadi orang politik ke, dan rumah dia masih lagi dalam kontrol. Jadi tanyalah 2-3 orang yang pernah menjadi menteri, adakah dia abai ke rumah dia? Tidak. Tanya orang Azizah ke, tanya Rafiq Aziz ke, tanya Syarizat ke, dia tidak abaikan. Masih lagi dia kontrol rumah tangga dia. Jadi kepala manusia ni dia macam belot. Kalau kita sempitkan, dia jadi sempit. Kalau kita luaskan, dia jadi luas. Jadi tak masalahnya. Jadi macam mana seorang orang itu dia boleh ada 24 syarikat? 24. Masa duduk kat UM dulu, ada orang protes dalam Senate. Pak Umar ni lah. Dari segi keprofesaannya, dari segi keilmuan sebagainya. Dia selalunya ada 7, 8 sampai 10 pelajar di bawah dia.
PhD. Bisa. Kemudian ada setengah tu orang tak bagi pun. Orang protes dalam Senate. Dia kata macam mana tak adil. Dia jawab macam mana? Dia kata ada orang diberi 10 calon, 10 calon tu berjaya. Ada orang diberi 1 calon tu tak berjaya. Gagal. Kerana kepakaran tidak ada. Akhir dia kata, saya boleh buat kerja antara tengok TV, baca surat khabar, kemudian korek apa tu tesis pelajar dan ajar anak lagi belajar. Pak kerja. Quality time. Jadi ini masalahnya orang kebolehan macam ni. Sebab tu dia ni di Universiti Melayu pada waktu tu hanya layak menjadi pemangku naik chancellor. Oleh kerana mentaliti kita orang lelaki nak banding dengan hak duk jadi naik chancellor lepas-lepas pada Kuaziz tu, saya rasa lebih baik dia lagi. Tapi kerana kita tidak meredai dia ke depan, itu masalah. Dia masih ada masa untuk kontrol rumah tangga dia. Maksudnya hak tak buih ni sebab kita tak confident dengan wanita. I see. Sebab dia takut kepacak. Jadi wanita yang takut kepacak tu wanita yang tidak terdedah kepada benda-benda macam tu. Jadi itulah mana bila pendedahan tu berlaku, maka tidak mustahil. Semua orang boleh kalau ada kemampuan. Ya. Dr. Kamil, andailah satu masa nantilah, sebab tadi Datuk Mok pun sebut macam mana kita nak melihat wanita tu yang dulu orang melihat sebagai satu simbol seks, kita nak tukar. Dia bukan simbol seks, dia adalah simbol kekuatan, kejayaan dan sebagainya. Di fardu takdir lah, Malaysia ni majoriti ahli kabinet kita ni wanita. Agak lagu mana? Agak kau boleh terima. Lagu mana Datuk Kamil? Saya balik kepada tadi, balik kepada soal keperluan lah. Ya, keperluan. Saya ambil contoh lah. Orang kata lah. Sekarang ni, kalau sekolah yang pengetuanya wanita, kebanyakan yang lebih berjaya. Berbanding dengan sekolah-sekolah yang pengetuanya lelaki. Dan banyak sekolah yang berjaya, terutama di bandar, sekolah yang cikgunya ramai perempuan. Sebab suami dia bekerja di Kuala Lumpur, jadi isteri dia kerja di sekolah tersebut. Tapi sekolah tersebut juga istrinya memerlukan juga guru lelaki untuk menjadi guru disiplin ke, untuk menjadi orang yang boleh mengangkat barang-barang. Maknanya kita kata janganlah membedakan gender, wanita dan lelaki itu sebagai tempat untuk kita buat perbezaan. Dan saya pun tak nampak dalam Quran. Dalam Quran kita tengok semua kan. Dia kata ba'duhum li ba'din. Ba'duhum li ba'din. Jadi banyak dalam ayat Quran tu dia menggandingkan lelaki dengan wanita. Cuma dia sampai kepada kita ni, budaya Arab baik, budaya Melayu baik, mungkin budaya bangsa-bangsa lain saya tak tahu. Yang banyak kita mengenepikan wanita. Tapi ada pula kata bangsa Barat pula, orang kata dia lady first pula. Semua ladies and gentlemen. Orang lain tuan-tuan dan perempuan, dia lady dulu. Semua lady dulu. Jadi sebenarnya ni lah kita kena balik kepada budaya, tabiat dan saya Tuhan hebat ni maha adil lah. Yang kita tak pernah melihat dalam Quran baik, hadis baik yang mencemuhkan kawan wanita, mencemuhkan anak perempuan, mencemuhkan menantu perempuan dan sebagainya. Maknanya lelaki dan perempuan ni, tek agama kita bagi saya lah, setakat yang saya baca, saya tengok dia stabil, sama. Jadi tidak boleh. Macam juga kita kata bangsa. Tak boleh. Gila ke Melayu ke, gila ke Cina ke, gila kepada akidah yang betul tu. Awak Melayu ke, awak Cina ke, awak India ke, akidah awak betul lah. Ni ada orang Melayu tak apalah, Melayu Kumenih puasa Melayu. Kapitalis puasa Melayu. Ni Melayu haprak apa. Jadi ini yang merosakkan pemikiran kita. Dalam politik baik, dalam ekonomi baik, akhirnya kita menjadi mutasyik, fanatik kepada bangsa, fanatik kepada negeri, fanatik kepada Kelantan, fanatik kepada Bacok, fanatik kepada daerah-daerah kecil, dan fanatik kepada kampung. Tapi kalau kita tak ambil fanatik tu, tengok sekarang ni, dulu kita gembira,
Lee Chong Wei jadi All England. Sekarang naik apa pula Jadi kita walaupun kita orang Melayu, kita bangga sebab dia rakyat Malaysia. Ya kenapa nak fanatik-fanatik? Inilah yang saya sebut sekali. Iqbal kata, inilah yang merosakkan umat Islam. Bila kita masuklah ke kelompok yang kecil dan kita masuk dalam tempurung, maka kita mulai makin kecil. Patutnya Islam ni dia rentasi nasionalisme, rentasi daerah, rentasi tanah air. Dia sebagai ummatan wahidah. Ya. Apa lagi lelaki perempuan? Dah ada dengar Dr. Kamil dok sebut Muhammad Iqbal, lepas tu sebut konsep yalah moga ambo dulu mengaji di Pakistan. Dok terbiasa. Guru-guru Pakistan ni dia suka syair-syair Iqbal ni. Ya. Tu ana ingat ada satu syair Iqbal. Dia sebutlah satu syair ana ingatlah. Guru ambo dak baca tu. Dia kata farqaim rabti millat se tanha kuch nahi. Apa? Mau jahe Dariya me berun dariya me kuch nahi. Ayat dia lah. Dia kata kita ni kalau diri sorang-sorang tak kuat. Kena bergabung dengan pihak lain juga baru kita kuat. Ombak itu di dalam laut, luar daripada laut tidak ada kekuatan ombak. Ayat dia. Saya nak baca syair dia satu boleh ke? Mana? Saya baca syair Iqbal satu. Saya bukan Urdu lah, Arab. Asinu lana wal hindu lana wal urbu lana wal kullu lana. Terus terjemah lah. Hebat. Okey, kita ni sebenarnya dah sejam Kita dah sejam kita berwacana ni. Mungkin sebelum kita nak tutup, mungkin kita bagi peluang kepada Dr. Kamil, Dr. Prof. Datuk Mot untuk bagi penutup. Lepas tu kita bagi Dr. Kamil pula sebagai penutup. Sila Doktor. Dia macam ni lah. Saya bagi idea kecil-kecil dulu. Masa duduk di Kelantan dulu. Kalau nampak polis tu laki-laki, saya berani lagi parking tepi jalan yang tak ada parking lot tu. Tapi kalau tengok polis tu wanita, Pemel lalu. Orang isteri saya kata, polis tino. Mesti dia sama. Just straight. Dia dah kalau ansur. Maknanya dia melaksanakan peraturan dengan apa tu. Itu satu daripada contoh lah kan. Ya. Cumanya sebagai satu penutup ke ataupun satu memperluaskan perbincangan. Sebenarnya dalam negara kita ni kita mempunyai asas yang kuat untuk berbincang tentang bagaimana kita memberi ruang yang luas kepada kaum wanita. Ya. Kita berhadapan dengan berbagai-bagai kelemahan dalam masyarakat kita. Katakanlah kelemahan dari segi intelektual. Kemudian kita kata sekarang ni, siapa yang lebih kompeten untuk masuk ke universiti? Wanita. Ya. SPM yang baik-baik wanita. Laki-laki masalah perempit lah, masalah dadah lah, masalah apa semua sekali. Dan orang yang menjaga disiplin ialah wanita sebab budaya kita yang budak-budak wanita tu dia suruh masuk dapur. Yang laki-laki tu balik minta nak makan, minta nak minum, pergi tidur. Maknanya dari segi pendidikan masyarakat begitu. Jadi oleh kerana itu, bila kita balik kepada hal-hal ekonomi, kita perlu kepada 100% orang kita bekerja untuk membangunkan ekonomi. Kita tak sampai 30% penguasaan ekonomi kita. Maka mobilisasi semua tenaga yang ada. Orang Arab tak apa. Dia 99% Islam dan Arab. Tak apalah awak nak kurung wanita awak pun kurunglah sebab tidak menjejaskan ekonomi awak. Tidak menjejaskan kepimpinan masyarakat dan sebagainya. Tapi kami ni yang ekonomi rendah, yang apa semua, politik lagi pun orang nak rebut lagi kuasa apa semua sekali dah. Jadi kita mesti mobilize wanita-wanita supaya kita dapat memenuhi kepentingan pembangunan dalam kerangka demokrasi yang ada. Kita bolehlah kita kata nak rapas harta sebab kita ni orang asal, kita ni bumi putera, ada keistimewaan perlembagaan, kita nak rapas harta orang lain. Boleh, tapi tidak adil. Jadi adilnya ekonomi yang sama, kita bekerja sebagaimana orang bekerja kan. Kalau orang bukan Melayu, Cina, India, apa saja pun, wanita dan laki-laki dia tu
Sama bekerja. Betul. Oleh kerana itu mereka itu boleh berjaya dalam kita punya bisnes, dalam apa semua sekali. Jadi kita kalau kita kurang wanita kita, separuh daripada tenaga kerja kita sudah tidak ada. Bagaimana kita nak bangkit dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya, dalam apa semua sekali. Ini persoalan sebenar. Oleh kerana itu, sebab itu kita katakan, kalau kita push sikit pun supaya wanita-wanita yang berkebolehan tu diberi tempat sikit supaya mudah-mudahan laki-laki yang tak perlu pergi situ tu boleh buat kerja lain lagi. Itu yang polisi yang kita perlu bincang tentang wanita itu. Okey, Dr. Kamil, sila. Sebagai penutup. Tak dengar Dr. Kamil. Saya nak bincang makro lah. Saya rasa Kelantan sebagai contoh. Saya rasa wanita-wanita Kelantan boleh jadikan contoh. Kebanyakan mereka bila mereka keluar dari Kelantan, mereka berniaga. Tutup pula Dr. Kamil. Kepada berniaga emas. Betul. Pakaian. Sampai kepada berniaga benda kecil-kecil, makanan dan sebagainya. Di Kelantan pula, dia ada Siti Khadijah punya pasar. Tetapi kita kena letak juga dalam keadaan yang sederhana. Sebab katanya juga sekarang ni, angka perceraian di Kelantan lebih besar daripada angka perkahwinan setiap tahun. Berat ni. Mungkin kerana pada saya lah, orang Kelantan ni wanita dia terlalu berdikari. Jadi kalau suami tu dia boleh hidup, suami dia menyusahkan dia. Jadi suami-suami yang tak sampai tahap jadi suami tu, jadi merosak rumah tangga juga. Jadi kita kena gandingkan betul-betul lah. Macam Nabi lah. Nabi kata senang bakar tu kaki suara tu. Pasal kuat kaki suara pasal pelan sangat. Umar tu suara. Jadi kita tengok keperluan tadi. Jadi di Kelantan ni contoh, semua orang kadang-kadang takut nak kahwin dengan orang Kelantan. Dia kata nanti dia kuih kontrol lah apa semua sekali. Sebenarnya kuih kontrol. Kalau Kelantan ni layannya baik, tuannya comel, makanannya sedap. Jadi suami-suami tak nak kalik keluar ke negeri asal dia nak duduk Kelantan. Jadi betul-betul jadi cemburu pula. Bagi saya lah. Di Malaysia ni perempuan Kelantan boleh jadikan contoh. Tapi dalam politik saya tak nampak lah muncul apa yang hebat daripada perempuan di Kelantan ni. Dia kena gila lagi lah supaya muncul tokoh-tokoh politik wanita. Dan kita tengok lah, dalam fatwa pun kita boleh bagi, dalam kehakiman pun kita boleh bagi. Jadi dalam politik ni sama lah. Cuma setiap kaedah tu ada pengecualian. Mungkin ada kerja sebagainya, ada kalau jadi nurse, jadi hospital, jadi cikgu mungkin wanita-wanita lebih baik dan lebih berketerampilan berbanding dengan lelaki yang kerja cuai kadang-kadang. Ada cikgu-cikgu yang pergi sekolah untuk tidur. Atau ada juga yang pergi sekolah untuk semaya sunat duha, tinggal kelas dan sebagainya. Kalau tak agama. Jadi kita kena balik kefahaman tu paling mustahil sekali. Betul. Okey, terima kasih Dr. Mahmud Zuhdi dan juga Dr. Kamil. Menarik guys sebab antara yang menonton kita ni ada orang bukan Islam. Bahkan dia bagi jari gini pula, ibu jari. Gitu. Dia bagi ibu jari. Maksudnya dia appreciate lah apa yang kita bincang pada hari ni. Okey, Ana Ambo ni susun. Ambo rasa ada beberapa kesimpulan yang kita daripada apa yang kita bincang. Yang pertamanya nampaknya wacana kita tentang wanita ke lelaki sebenarnya bukan isu. Yang paling penting adalah kita pergi pada merit. Itu yang paling penting. Satu. Yang keduanya, kita perlu ada keterbukaan dalam menafsirkan teks Islam dengan melihat realiti contemporary, realiti sekarang. Daripada sudut politik ataupun di sudut fatwa, begitu juga di sudut mahkamah dan sebagainya lah. Dua. Yang ketiganya, konsep sharing perlu diperkenalkan untuk atasi masalah isu wanita boleh jadi pemimpin untuk tak jadi polemik seperti mana polemik zaman-zaman dahulu. Yang seterusnya, kita perlu ada keterbukaan attitude masyarakat. Attitude masyarakat kita kena ada sifat keterbukaan apabila melihat perkara-perkara sebegini.
Dan terakhirnya yang hamba boleh simpulkan daripada apa kita bincang ni, kita perlu bagi peluang pada wanita juga untuk mereka berjaya dalam sektor-sektor dalam negara. Itu yang boleh simpul lah pada wawancara kita pada petang ni, insya-Allah. Terima kasih pada dua tokoh dan juga terima kasih pada penonton kerana bersama dengan kami berbincang. Dan kita tengok yang menonton pun agak-agak ramai juga, dan komen pun agak menarik. Dan mudah-mudahanlah kita boleh mendapat manfaat ilmu, dan kita tak ada lain untuk kemajuan kita juga, umat Islam dan juga negara kita. Mungkin sekadar itu perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.